Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dapatlah kita bertemu sekali lagi dalam program Takmir Daerah Kulai dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sesi ini dan seterusnya, insya-Allah saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan harta, keuangan Islam, jual beli, urusan zakat, wakaf, baitumal dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-harian yang berkaitan dengan ekonomi ataupun keuangan. Jadi, insya-Allah bagi mukadimahnya, saya ingin bawakan tajuk berkenaan dengan bolehkah harta membeli syurga. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita renungi ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, setelah kamu selesai melaksanakan solat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kamu ke atas muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah hasil kurniaan Allah SWT. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, maka ingatlah Allah banyak-banyak, semoga kamu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, daripada ayat tersebut dapatlah kita ketahui bahawa Islam tidaklah memusuhi harta, yang mana juga ada yang mengatakan bahawa harta dan ibadah tidak boleh bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, jika kita melihat kepada al-daruriyah al-khamsah, iaitu kepentingan 5 asasi manusia. Yang pertama, hifzuddin. Yang kedua, hifzun nafs, nyawa. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Yang keempat, hifzul ird, iaitu menjaga kehormatan. Dan yang kelima, hifzul mal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Islam tidaklah memusuhi ataupun membenci umatnya untuk memperolehi harta dalam kehidupan kita sehari-harian untuk mencari syurga. Disebabkan itu, tuan-tuan, Islam bila dia dah termasuk, harta tu dah termasuk dalam keperluan asasi manusia, maka kita dapat lihat di situ bahawa Islam sangat mengambil berat tentang pengurusan harta, di mana kita terima dan ke mana kita belanja, serta yang paling penting adalah sumbernya, sama ada sumber yang halal ataupun yang haram. Disebabkan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh mencemburui orang-orang yang memiliki harta yang dapat membelanjakan, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dengki melainkan dalam 2 perkara. Pertama, seseorang yang memiliki Al-Quran, manakala ia dapat mengajarkan pada pagi dan malam. Yang keduanya, seseorang yang diberikan Allah Ta'ala harta, maka ia menafkahkan di waktu siang dan waktu malam. Pada masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan, Islam mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan harta. Sebagaimana firman Allah SWT
yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Sesiapa yang melakukannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Surah Munafikun ayat 9. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apabila orang soleh itu dia memiliki harta, ianya mampu membeli dirinya daripada azab api neraka. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 207, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada yang membeli dirinya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-Nya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat dalam surah Al-Baqarah tersebut, apabila saya melihat daripada tafsir Ibnu Katsir serta tafsir Jalalain, ayat ini, asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Syu'aib bin Sinan Ar-Rumi, atau lebih dikenali sebagai Syu'aib Ar-Rumi. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika Nabi SAW mendapat perintah daripada Allah SWT untuk melaksanakan hijrah, maka Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar keluar hijrah. Apabila Syu'aib Ar-Rumi terdengar akan perintah Allah SWT itu, beliau segera untuk bersama-sama dengan Nabi SAW untuk berhijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Untuk makluman tuan-tuan juga, Syu'aib Ar-Rumi adalah seorang peniaga yang sangat masyhur di Mekah pada ketika itu. Manakala beliau juga adalah seorang pemanah yang hebat. Selain itu juga, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Syu'aib Ar-Rumi juga adalah termasuk dalam mereka yang awal memeluk Islam. Saing-saing beliau adalah Bilal bin Rabah dan yang lain-lain yang senior dalam Islam. Oleh yang demikian, apabila Syu'aib Ar-Rumi membawa harta-hartanya untuk bersama dengan Nabi SAW untuk berhijrah, dalam perjalanan beliau telah dikepung oleh beberapa orang yang dianggarkan dalam 21 orang menurut tafsir, mengepung Syu'aib Ar-Rumi untuk tidak membenarkan beliau bersama-sama dengan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Syu'aib Ar-Rumi pada ketika itu dinaik di atas bukit yang agak tinggi dan beliau membawa anak panahnya. Beliau seraya menyatakan bahawa barang siapa yang mengganggu laluannya, maka dia akan panah seorang dengan panah yang beliau ada. Dan beliau, sebagaimana kita ketahui, terkenal dengan memanah. Dan juga beliau mengatakan sekiranya panahan beliau telah habis dan beliau akan melawan dengan pedangnya. Maka terdapat salah seorang orang daripada Quraisy yang mengepung beliau menyatakan bahawa asal beliau adalah daripada orang miskin di Mekah. Kemudian atas hasil daripada pembelian daripada orang-orang kafir menyebabkan Syu'aib Ar-Rumi menjadi kaya. Maka di situ Syu'aib Ar-Rumi mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang kafir tersebut hanyalah memerlukan harta dan apa-apa yang dimiliki oleh Syu'aib Ar-Rumi. Maka Syu'aib Ar-Rumi menyatakan bahawa ambillah harta-hartanya semua, dan Syu'aib Ar-Rumi juga memberitahu di mana tempat-tempat, lokasi-lokasi yang beliau menyimpankan harta tersebut. Setelah itu, orang-orang kafir pun bersurai setelah mengambil barang-barang harta daripada Syu'aib Ar-Rumi, dan Syu'aib Ar-Rumi meneruskan perjalanan ke Yathrib. Tatkala sampai sahaja sahabat Nabi SAW yang mulia ini, Syu'aib Ar-Rumi, Rasulullah SAW menyatakan kepada beliau, alangkah baiknya perniagaan kamu. Alangkah baiknya perniagaan kamu. Maksudnya Rasulullah SAW mendoakan kepada Syu'aib Ar-Rumi. Di situ Syu'aib Ar-Rumi merasa pelik, sebagai macam mana Rasulullah SAW boleh tahu akan cerita di tengah-tengah perjalanan Syu'aib Ar-Rumi.
maka Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menurunkan ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang kita ketahui, Islam tidaklah memusuhi akan seseorang itu memiliki harta, dan juga dengan harta yang kita ada, kita dapatlah membeli syurga Allah SWT. Dengan cara mana? Dengan cara kita beramal soleh, berzakat, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Oleh yang demikian, sebagai kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, dapatlah kita ketahui apabila agama tanpa harta akan menyebabkan agama tanpa harta akan menyebabkan kita kurang melaksanakan ibadah, manakala harta tanpa agama akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, bangkitlah kita untuk sama-sama berusaha mencari rezeki Allah yang halal, sama ada daripada gaji kita ataupun daripada bisnes kita ataupun apa-apa perniagaan yang kita laksanakan, dengan niat adalah untuk kembali kepada Allah SWT. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.